Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Najhah binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik D20101910. Hari ini saya akan menerangkan 5 isu keselamatan kanak-kanak. Pertama ialah keselamatan kanak-kanak perlu diutamakan. Kuala Lumpur, ibu bapa dan penjaga digesa supaya tidak mengambil mudah aspek keselamatan kanak-kanak, terutamanya apabila mahu meninggalkan mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Pengerusi Ikatan Komiti Selamat Tan Sri Lim Lam Tie berkata, kanak-kanak perlu berada di bawah pengawasan orang dewasa sepanjang masa bagi mengeledak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Ini kerana katanya kanak-kanak berdepan pelbagai ancaman dan risiko yang boleh mengakibatkan kemalangan maut jika ditinggalkan tanpa pengawasan orang dewasa walaupun untuk tempoh singkat. Kanak-kanak berdepan risiko termasuklah litar pintas daripada pelbagai peralatan elektrik di rumah masing-masing. Lebih membimbangkan apabila mereka tak boleh bertindak sewajarnya sekiranya berlaku sesuatu situasi jika ditinggalkan tanpa pengawasan. Saya berharap perkara ini, kes keselamatan kanak-kanak akan diambil berat semua pihak. Selain ikatan akan berusaha mempertimbangkan tahap kesedaran membabitkan keselamatan dalam rumah membabitkan kanak-kanak, katanya ketika dihubungi BH hari ini. Beliau mengulas kejadian seorang bayi perempuan berusia 10 bulan maut dalam kebakaran sebuah rumah di kampung Bangka Hulu Gemas dekat Negeri Sembilan jam 11.30 pagi semalam. Nur Aini Zulimi berkata ditinggalkan sendirian dalam buai elektrik oleh ibunya yang keluar ke pejabat pos Kemas kira-kira 6 km dari rumahnya pada jam 10.30 pagi. Ibu mangsa dikatakan berpesan kepada jiran untuk tolong melihat jika anak bongsunya itu menangis manakala 5 anaknya yang lain dipercaya berada di sekolah. Lam Tie berkata setiap kediaman perlu memiliki alat pemadam api, pemadam kebakaran asas selain pasukan respon kecemasan bagi menangani kebakaran wajar ditubuhkan di setiap kawasan perumahan. Semua peralatan elektrik yang digunakan di rumah juga perlu mendapatkan perakuan sirim selain perlu menutupnya jika meninggalkan kediaman masing-masing. Setiap rumah juga perlu dipasang sistem pengesan kebakaran, contohnya alat pengesan asap mudah alih yang boleh membantu seisi keluarga jika berlaku kemalangan, katanya. Isu kedua, isu keselamatan kanak-kanak dipandang serius. Lamaran Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim yakin pelaksanaan program keselamatan kanak-kanak perlu diperluaskan dalam keadaan segera dengan penglibatan semua pihak. Menurutnya, menerusi kempen kesedaran itu, ia mampu meresap dengan lebih cepat dalam kalangan ibu bapa dan kanak-kanak. Beliau berkata kementeriannya memandang serius isu keselamatan kanak-kanak berikutan kejadian jenayah, kecayaan dan pengabaian memampirkan golongan itu semakin meningkat. Perkara keselamatan kanak-kanak ini amat membimbangkan kita dan tindakan perlu diambil segera, katanya. Hani berkata demikian pada kempen keselamatan kanak-kanak Sahabat Bijak Save and Protect siri kedua di Sekolah Kebangsaan Penang di sini semalam. Menyedari risiko kemalangan di kalangan kanak-kanak, bahagian kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kempen bantras indeks jenayah terhadap kanak-kanak bijak. Beliau turut mendedahkan statistik polis menunjukkan kes rogol merekodkan jumlah kes tertinggi iaitu 13,272 kes atau 5.97% bagi tempoh tahun 2010 sehingga Mei 2017 di seluruh negara. Sementara itu, ia diikuti dengan kes cabul 6,014 kes, sumbang mahram 1,796 kes dan seks luar tabi'i sebanyak 1,152 kes. Mengulas lanjut risiko keselamatan tersebut, katanya boleh berlaku di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Justru pelaksanaan kempen kesedaran ini dapat memberi kesedaran kepada semua pihak
terutama ibu bapa, agar sentiasa mengawasi kanak-kanak. Malah, kanak-kanak juga boleh mempersiapkan diri mereka dengan pengetahuan menerusi kempen sebegini, dan mereka dapat memaklumkan kepada kanak-kanak lain, katanya. Rohani berkata ia dapat memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga keselamatan kanak-kanak serta pendedahan literasi undang-undang berkaitan hukuman dikenakan kepada pesalah kanak-kanak. Hadir sama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang Datuk Idris Wang dan Guru Besar SK Pinang Anai Johari. Ketiga, tangani jenayah seksual kanak-kanak dari akal sumber. Isu peningkatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak dibangkitkan Timbalan Menteri Wanita dan Keluarga Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof yang menunjukkan peningkatan ketara sejak akhir-akhir ini. Isu dibangkitkan Ketua Wanita PAS ini pernah menjadi perdebatan hangat dalam kalangan ahli parlimen. Malah isu ini sering diberi penekanan oleh Hanan Yoh selaku bekas Timbalan Menteri di kementerian sama. Antara usaha Yoh memerangi golongan pesalah jenayah seksual kanak-kanak adalah dengan memperkenalkan sistem semakan pesalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak dalam daftar kanak-kanak. Malah, Ahli Parlimen Pengarang Datuk Seri Azalina Osman Said juga antara yang turut berusaha memperjuangkan nasib kanak-kanak yang tidak bernasib baik ini. Kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 diluluskan di Parlimen ketika Azalina menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri di bawah portfolio undang-undang. Beliau juga pernah menyindir Siti Zailah melalui laman sosialnya di Twitter jangan benarkan pemangsa untuk gunakan salah alasan perkahwinan sebagai cara untuk mengelak atau membenarkan eksploitasi seksual. Menurut Siti Zailah, antara program yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak itu adalah langkah advokasi seperti kempen keselamatan kanak-kanak di sekolah, Sahabat Bijak, pengumbalan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 serta penalti yang berat sehingga 30 tahun hukuman penjara dan sebat. Namun Siti Zailah mungkin terlupa berhubung pendiriannya berkaitan perkahwinan kanak-kanak di bawah umur di mana pendirian ini menjurus kepada permasalahan ini. Saya menyokong usaha baik Siti Zailah, namun beliau sepatutnya menyedari antara punca utama terjadi isu jenayah seksual kanak-kanak ini adalah disebabkan perkahwinan bawah umur. Jika benar Siti Zailah serius dalam mengatasi masalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak, beliau sepatutnya menangani terus isu akarnya. Jika beliau menyedari mana-mana pasangan yang berkahwin di bawah umur tidak sekali diberikan pendedahan dalam kursus ilmu kekurangan atau program pendidikan keselamatan keluarga dan anak sehingga menjurus kepada permasalahan ini. Jadi, apakah pendirian sebenar beliau dalam isu perkahwinan bawah umur? Sebelum ini juga, wanita MCA turut mengesa Kerajaan Perikatan Nasional PM mengharapkan perkahwinan bawah umur bagi melindungi kebajikan dan hak asasi kanak-kanak. Ia juga perlu diteliti secara terperinci kerana akhirnya ia menjurus kepada jenayah seksual terhadap kanak-kanak, kadar penceraian yang makin tinggi dan isu keganasan rumah tangga. Malaysia antara negara yang menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak. Justru keputusan yang dibuat berhubung isu kanak-kanak haruslah berdasarkan kebajikan dan kepentingan penting mereka. Tambahan pula, beberapa peruntukan yang menyebut suatu jenayah dalam perkahwinan bawah umur antaranya Seksyen 611 Akta Kanak-kanak 2001, Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, Akta Akta 792 dan Kanun Keseksaan. Oleh itu, kerajaan harus melarang perkahwinan kanak-kanak tanpa mengira kaum atau agama. Walaupun
terdapat beberapa ahli parlimen menyuarakan isu perkahwinan bawah umur ini, namun sehingga sekarang kita masih belum tahu apakah pendirian kerajaan tentang perkahwinan bawah umur. Apakah Siti Zailah masih berkeras dengan pendiriannya menghalalkan perkahwinan bawah umur walaupun menyedari ia menyebabkan kepada permasalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak? 3,875 kes terhadap kanak-kanak sehingga September tahun ini. Siti Zailah berkata jumlah ini melibatkan 4 jenis kategori penderaan iaitu fizikal, seksual, emosi dan pengabaian. Pada tahun 2018 sebanyak 505,078, 2019 berjumlah 6,061 dan bagi tahun 2020 hingga September 2020 berjumlah 3,865 kes, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Sabri Aziz Pasjerai yang meminta KPWKM menyatakan statistik penderaan kanak-kanak dan langkah-langkah yang diambil bagi mengelakkan kes ini. Zailah menjelaskan kes penderaan melibatkan fizikal pada tahun 2018 berjumlah 1,703 manakala 1,571 kes pada 2019 dan untuk tahun ini sebanyak 11,020 kes direkodkan sehingga September. Katanya, penderaan seksual 2018 mencatatkan jumlah 1,705 pada tahun 2019 berjumlah 1,865 dan hingga September 2020 berjumlah 1,373. Tambahan, bagi kes penderaan emosi pada tahun 2018, kes dicatat iaitu 124 kes pada 2019, 113 kes dan sehingga September 2020 131 kes, manakala kes pengabaian pada tahun 2018 berjumlah 2,046 kes, 2019 2,051 kes dan 2020 hingga September 1,251 kes. Tambahan beliau, antara punca penderaan ini keluarga mengalami masalah kewangan, ibu bapa terlibat kes dadah dan mengalami masalah mental. Justru katanya tanggungjawab melindungi kanak-kanak bukan hanya tanggungjawab perlindungan namun melibatkan pelbagai pihak seperti polis, hospital, mahkamah, pertubuhan bukan kerajaan, NGO, ibu bapa penjaga kanak-kanak dan komuniti setempat. Kerjasama pelbagai pihak merupakan terus utama dalam penyampaian perkhidmatan berkesan. Antara program dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM seperti berikutannya antara mewujudkan sistem semak bersalah jenayah seksual dalam daftar kanak-kanak, menyediakan senarai semak, pandu bagi pemilihan pengasuh, mengadakan program pendidikan keselamatan keluarga, katanya. Kes yang terakhir ialah kanak-kanak perempuan maut dipercayai didera. Melaka Tengah, kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia dipercayai didera fizikal dan seksual oleh pasangan suami isteri yang juga pengasuhnya di sebuah rumah di kandang di sini semalam. Sumber polis berkata kanak-kanak malang ini sebelum ini dibesarkan oleh ibu angkat dan juga ibu saudaranya dan tinggal di negeri ini selepas kanak-kanak terbabit diserahkan ibu bapa kandungnya yang menetap di Kelang, Selangor. Menurutnya, bagaimana sejak akhir Julai lalu kanak-kanak yang dipercayai turut mengalami masalah lebam itu diserahkan kepada pengasuhnya berkenaan yang turut mempunyai hubungan saudara dengan ibu angkat terbabit. Lebih kurang jam 2 pagi semalam, kanak-kanak itu dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Melaka oleh suami isteri itu setelah tidak sedarkan diri dan pegawai perubatan ketika itu turut memberikan bantuan pernafasan CPR. Malangnya, bantuan CPR berkenaan tidak berjaya dan mangsa disahkan meninggal dunia selain
pemeriksaan mendapati terdapat kesam parut di bahagian kepala dan peha mangsa, katanya. Difahamkan, mangsa sejak kecil dipelihara oleh ibu angkatnya yang bekerja sendiri. Namun wanita itu keterengganu atas urusan kerja dan terpaksa menghantar mangsa kepada pengasuh sejak 2 bulan lalu. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idin mengesahkan kejadian itu dan pasangan suami isteri masing-masing berusia 45 dan 36 tahun ditahan malam tadi. Menurutnya, setakat ini pihak polis sedang menunggu laporan siasat terhadap kanak-kanak itu yang dijalankan di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Melaka. Kita telah membuka kertas siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017, katanya.